Assalamualaikum buat semua yang mendengar. Nama aku Fiza. Aku nak kongsikan kepada kalian semua tentang pengalaman aku dahulu yang diganggu wanita yang berpakaian seperti penari tradisional Indonesia yang dikenali sebagai tari pendet khas Bali. Sebelum itu, aku mohon maaf andai cerita ini menyinggung perasaan kalian. Baiklah, ceritanya macam ni. Aku dulu memang dijaga oleh nenek dan datukku ketika aku masih kecil. Suatu hari, bapa saudaraku ni pulang dari kerja dan beli beberapa keping DVD cerita seram yang sangat terkenal dahulu, Mak Lampir. Selepas habis makan malam, bapak saudaraku ni mula memasang DVD tu. Perasaanku masa tu sudah tidak sedap hati, sebab rumah nenekku ni terlalu banyak laluan makhluk halus datang menumpang. Tapak rumah yang nenekku tinggal ni kawasan peninggalan pokok getah. Jadi, sepanjang aku tonton filem tu, aku tutup mukaku dengan bantal. Tiba-tiba, kami terdengar suara perempuan menangis nyaring di luar. Betul-betul di sebelah tingkap tempat aku bersandar. Nenekku pun menyuruh bapa saudaraku tutup TV. Perasaanku ketika tu tak tergambar rasanya. Nenek menyuruhku mencuci kaki dan masuk tidur ke dalam bilik. Tapi masa tu aku tahu, dorang meninjau di luar rumah. Selang beberapa menit, mereka masuk ke dalam rumah dan mengunci seluruh pintu dan tingkap. Aku pun tidak sedar yang aku tidur dalam perasaan takut. Tepat jam 3 pagi, aku terjaga bila tengok bilik pintu nenekku terkuak. Aku pun hairanlah, sebab sebelum tidur, nenek dah kunci pintu. Aku terus duduk dan menggosok mataku. Apa yang aku lihat masa tu, seorang wanita berpakaian tarian tradisional sedang menari. Apa yang menakutkan aku, matanya dijegil kepada aku dan liuk tangannya persis adegan filem Mak Lampir yang kami tonton tadi. Aku menguap banyak kali. Aku fikir aku mengigau, tapi nenekku di sebelahku. Waktu tu, wanita tadi sudah menghampiriku dan menjengkelkan matanya di balik kelambu. Aku pun terkaku. Jantungku terhenti seketika. Dia tersenyum melirik dan sinis memandangku. Tiba-tiba, dia menguak kelambu aku dan nenekku menjerit ketakutan. Datukku pun masa tu terjaga, terus meluruh ke bilik kami. Seperti tahu kehadiran datukku, makhluk tadi pergi ke ujung bilik. Nenekku pun membawa aku keluar. Mana tidaknya, aku nampak dia menjelirkan lidah dan memusing-musing bola matanya. Dari ujung bilik, makhluk tadi mula menari sampai ke ruang tamu tempat aku dibaringkan. Aku apalagi memang menjerit masa tu, sehingga kakakku ni mula menangis ketakutan. Datukku pun berlari ke dapur, ambil garam kasar dan dibacanya ayat suci Al-Quran, lalu dibaling ke arah makhluk tadi. Tiba-tiba, makhluk tadi terus terbang dengan kuda kipangnya ke atas atap. Terdengar pula suara tapak kaki di atas bumbung rumah. Atukku apalagi berlari keluar rumah dan membaling lagi garam. Aku di dalam sudah kehilangan tenaga. Badanku sangat lemah masa tu. Lepas beberapa jam aku terjaga, aku tengok datukku sedang mengaji. Ibu dan ayahku juga ada masa tu. Aku rasa badanku sejuk dan aku demam pagi tu. Lepas tu, datukku suruh aku minum air yang sudah dibaca ayat Quran untuk tenangkan hati aku. Aku pun bangkit dan teringat kejadian tadi. Datukku terus menarik tanganku dan kata dengan aku, jangan keluar dulu, dia masih ada di luar rumah. Aku pun menurut jalah kata datukku. Dan alhamdulillah, tiba malam harinya tu, tidak apa-apa yang mengganggu kami. Mungkin sampai sini saja cerita aku. Rindu dengan arwah datukku. Harap semua yang mendengar doakan arwah datukku. Sekian.